Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi, dengan izin Allah SWT kita dapat bertemu di sini. Dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai hadis tekun dan dedikasi dalam pekerjaan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Yang maksudnya bahawa Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu kerja, ia laksanakan kerja tersebut dengan cemerlang. Kita dah sama-sama dengar dalam huraian yang lalu bahawa agama Islam menitik beratkan soal mutu, menitik beratkan soal mutu satu-satu pekerjaan yang kita lakukan. Jadi maknanya bila kita buat kerja, jangan hanya setakat untuk melepaskan batu di tangga saja atau sambil lewa je. Kalau kita buat kerja sambil lewa, mutunya tentulah tidak baik, tak mendatangkan kebaikan. Kalau kerja pun asal buat saja pun, hasilnya pun tak akan memuaskan. Ini termasuklah kerja-kerja yang diamanahkan kepada kita dalam oleh majikan kita lah. Maknanya tak bolehlah buat kerja sambil lewa atau asal boleh. Sama jugalah dengan kerja yang kita lakukan sendiri, self-employed lah, umpamanya pun kita tidak boleh buat kerja sambil lewa. Janganlah kita jadi orang yang bila buat kerja-kerja untuk kepentingan sendiri, kita buat betul-betul dan buat sungguh-sungguh. Tapi bila kita buat kerja untuk orang lain, kita buat asal boleh. Jadi itu sesuatu yang tak disukai oleh agama kita. Kita dah bincangkan tentang beberapa ayat Al-Quran yang lalu, dan dalam satu buku ini maksudnya dalam huraian hadis ini yang kedua ialah tiap-tiap orang yang hanya memperolehi apa yang diusahakannya. Jadi maksudnya kalau kita buat kerja, usaha kita itulah yang kita dapat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Jadi apa saja yang kita usahakan, tentu kita akan dapat balasan dari Allah SWT. Dan bukan itu saja, kita akan dapat apa yang kita usahakan, dapat rasakan apa yang kita usahakan di dunia ini. Jadi maksud ayat ini ialah orang kafir, adapun orang yang beriman, baginya apa yang diusahakan. Dan orang lain juga, Al-Qurtubi berkata, banyak hadis menyokong pendapat ini, di mana orang yang beriman sampai pahala amalan soleh daripada orang lain. Dan dalam usaha kita untuk bekerja dan melahirkan mutu yang baik, biarlah kalau kita kerja pun kerja mengikut peraturan dan ikut tertibnya. Ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa iza faraghta fansab. Maksudnya apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh ataupun pekerjaan, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha untuk mengerjakan amal saleh yang lain atau kerja yang lain. Jadi maknanya ikut peraturan dan ikut tertibnya. Kalau kita ada banyak kerja, kena aturlah, ikut listkan mana satu yang perlu. Mana satu yang perlu dihabiskan dulu, lepas tu barulah kita buat yang lain lagi. Walaupun ayat ini menunjukkan kepada kita apabila kamu telah selesai membuat satu amal soleh, buatlah amal soleh yang lain. Jadi maksudnya walaupun ayat ini ditujukan kepada amal-amal soleh, tapi ia dimaksudkan juga dengan usaha kita yang berada di dunia ini. Sebab apa juga usaha yang kita lakukan di dunia ini, itu juga merupakan amal soleh kalau niat kita untuk kebaikan. Macam kita kerja di pejabat umpamanya, tujuan kita bekerja adalah untuk kebaikan.
di mana hasil pendapatan daripada gaji yang kita peroleh itu kita gunakan untuk perbelanjaan rumah tangga kita, perbelanjaan keluarga kita, dan belanjaan rumah tangga, belanjaan keluarga itu termasuk amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh yang diwajibkan kepada kita, terutama bagi orang-orang laki-laki yang bernama suami dan bapa. Maka itu juga termasuk amal soleh. Jadi sama juga dalam amal-amal yang melibatkan amal ibadah umpamanya, kita kena buat kerja satu-satu. Banyak orang tanya kalau dalam bulan puasa dalam bulan Syawal, nak puasa Syawal 6 Syawal tu, kan dalam Nabi mengatakan sesiapa yang berpuasa sepanjang Ramadan kemudian diikuti dengan 6 bulan Syawal, seolah-olah dia pahalanya macam dia berpuasa selama 1 tahun. Jadi bagi mereka yang ada hutang puasa, ada qada umpamanya, terutama orang perempuan, ada sampai 11 hari, ada yang 7 hari, 8 hari, dia kata boleh tak gabungkan. Tapi kalau kita tengok ayat ni, maknanya kita kena puasa pertama sekali qada lah dulu. Dah qada, lepas tu lah sambung dengan orang kata ni puasa sunat Syawal. Tapi ada juga ulama mengatakan boleh qada dengan puasa sunat Syawal tu disatukan. Tapi kalau kita ikut hukum akal, maknanya qada lah. Yang sunat lah. Dia 2 puasa yang berlainan. Yang satu kita wajib bayar kerana kita dah tinggalkan selama 7 hari atau 8 hari, kita gantikan pada bulan Syawal. Yang lagi 6 ni adalah puasa sunat yang digalakkan untuk kita lengkapkan puasa, untuk lengkapkan selama 6 hari, di mana untuk membolehkan kita mendapat pahala selama 1 tahun. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh, tapi ada juga ulama mengatakan boleh. Jadi itu kita kena fikir sendiri. Tapi ada ulama mengatakan bahawa dia tak akan dapat puasa tak akan dapat pahala daripada puasa 6 tu, cuma berkatnya tu didapatlah kerana berlaku dalam bulan Syawal. Jadi sebaik-baiknya kalau orang jawab dengan saya selalu katakan awak puasa dulu, bayar dulu, yang 3 hari 4 hari bayar dulu, lepas tu sambunglah lagi 6 hari. Yang 6 hari tu nak buat 2 hari lat-lat ke, asal cukup dalam bulan Syawal pun boleh lah. Jadi lebih, orang kata tu lebih kita puas hati lah, kerana yang 6 ni yang menyebabkan menjadikan kita mendapat pahala puasa selama setahun. Tapi kalau kita tak buat yang 6, kerana yang 30 tak cukup, kemudian nak campurkan yang nak cukupkan, kata yang 30 ni kurang 6 hari, kemudian gabungkan pula tu. Jadi seolah-olah macam tak puasa. Kita hanya puasa dalam bulan Ramadan saja, yang 6 kita tak puasa. Jadi mana takkan boleh kita dapat pahala daripada apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ikut ayat ni, fa idza farauta, apabila kamu selesai membuat sesuatu amal, maka fansab, buatlah amal yang lain. Jadi kalau ikut tafsiran ayat ni, Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, apabila kamu selesai menunaikan solatmu, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa dan meminta hajatmu. Jadi maknanya sembahyang dulu baru doa. Doa tanpa sembahyang tak jalan juga.